menggunakan strategi pemusatan bahan. Hal ini kerana bahan pembelajaran memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Melalui strategi ini, guru boleh menyampaikan pelajaran dengan mudah, menarik dan berkesan, manakala murid dapat memahami pelajaran dengan lebih bermakna serta boleh menjalankan aktiviti secara kendiri. Antara contoh bahan pengajaran adalah seperti video, permainan, penggunaan aplikasi, tayangan digital dan lain-lain. Baiklah semua, hari ini kita akan pelajari tajuk kata adjektif. Semua dah sedia? Apa itu kata adjektif? Kata adjektif juga dikenali sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Selain itu, kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului oleh kata penguat. Jenis-jenis kata adjektif ini boleh dikategorikan kepada 9 jenis. Jom kita lihat jenis-jenisnya. Jenis kata adjektif yang pertama iaitu kata adjektif sifat. Kata adjektif sifat terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contoh perkataannya: baik, pandai, takut, bijak. Seterusnya ialah kata adjektif warna. Kata adjektif warna terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contoh perkataannya ialah merah, putih, kuning, hijau, biru dan sebagainya. Kata adjektif yang ketiga iaitu kata adjektif ukuran. Kata adjektif ukuran merupakan perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Contoh perkataan panjang, rendah, tebal, nipis dan sebagainya. Jenis kata adjektif yang keempat ialah kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk ialah jenis perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Contohnya, bulat, segi empat, bujur, segitiga. Seterusnya, yang kelima adalah kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contohnya, pantas, lambat, awal. Yang keenam adalah kata adjektif jarak yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contohnya, jarak antara dua buah rumah iaitu dekat dan jauh. Jenis kata adjektif yang ketujuh adalah kata adjektif cara. Kata adjektif cara adalah jenis perkataan yang memberi pengertian tentang keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contoh perkataannya adalah jarang, kerap, kopoh dan kadang-kadang. Jenis kata adjektif yang ke-8 adalah kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan terdiri daripada perasaan yang memberi pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. Contoh perkataannya adalah rindu, benci, gembira dan takut. Jenis kata adjektif yang ke-9 adalah kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh. Kelima-lima indera ini adalah penerang kepada kata nama. Contoh perkataan untuk kata adjektif panca indera rasa adalah sedap, manis, pahit dan tawar. Contoh perkataan untuk kata adjektif panca indera lihat adalah cantik,
buruk, lawa dan comel. Contoh perkataan untuk kata adjektif panca indera dengar adalah bising, merdu, nyaring dan garau. Contoh perkataan untuk kata adjektif panca indera bau adalah harum, wangi, busuk dan hanyir. Contoh perkataan untuk kata adjektif panca indera sentuh adalah halus, licin, kasar dan lembut. Penggunaan platform Google Classroom yang dapat memudahkan lagi kelancaran pembelajaran di sekolah. Umum mengetahui Google Classroom adalah satu aplikasi untuk pendidikan yang dicipta oleh Google yang mesra pengguna dan ringan. Selain daripada ia percuma, ada banyak manfaat menggunakan Google Classroom dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Jadi, apakah manfaat Google Classroom ini? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, mudah membuat tugasan. Tugasan dan latihan boleh diberikan kepada murid dengan mudah tanpa perlu bersemuka. Guru juga boleh mengesan mana-mana murid yang tidak menghantar tugasan dengan mudah. Yang kedua adalah mudah memberi perhatian khusus. Setiap murid adalah unik. Dengan Google Classroom ini, guru boleh menghantar mesej secara peribadi kepada mana-mana murid. Hal ini sangat membantu guru dalam memberikan perhatian khusus kepada murid-murid tertentu. Yang ketiga adalah mudah memberi maklum balas. Setiap tugasan ada ruang maklum balas untuk guru nyatakan kesalahan tugasan yang dilakukan oleh murid. Dengan itu, murid dapat mengetahui perkara yang mereka perlu baiki. Konsep inovasi. Inovasi adalah sesuatu yang baharu atau unik, hasil ciptaan atau hasil proses penstrukturan semula yang memberi manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai yang diutamakan. Proses inovasi boleh berlaku secara radikal, iaitu mendadak, atau secara berperingkat atau beransur-ansur sehingga terhasil perubahan kepada produk, proses atau perkhidmatan. Inovasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pengenalan teknologi baharu, perubahan dalam sistem penyampaian, perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti. Kelebihan menggunakan inovasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dapat mengurangkan beban guru untuk menyediakan soalan kepada para pelajar. Yang kedua, dapat menarik tumpuan para pelajar semasa proses PDPR dijalankan, serta dapat meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan para pelajar. Terdapat 3 jenis inovasi yang digunakan, iaitu Kahoot, Quizy dan WordWall. Inovasi yang pertama, kami menggunakan aplikasi Kahoot untuk menjalankan latihan pengukuhan. Kahoot merupakan satu aplikasi permainan berasaskan pembelajaran yang sangat sesuai digunakan untuk pelajar menjawab soalan. Ia juga dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran tersebut agar sesi PDPR tidak berada dalam keadaan yang membosankan. QR Code yang dipaparkan merupakan QR Code aplikasi Kahoot yang mempunyai soalan yang telah disediakan oleh cikgu. Anda semua boleh masuk ke aplikasi Kahoot melalui QR Code yang telah dipaparkan. Kuis ini terbahagi kepada 3 jenis kata adjektif sahaja. Sebelum masuk, kamu dikehendaki untuk meletakkan nombor PIN yang akan diberikan oleh cikgu. Selepas semua pelajar masuk, kamu semua dikehendaki menunggu sekejap untuk cikgu menekan butang mula. Kamu semua perlu menjawab soalan dengan masa yang telah ditetapkan bagi setiap satu soalan.
inovasi yang kedua, kami menggunakan Quizizz sebagai latihan pengukuhan. Quizizz adalah platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran di mana ianya berasaskan permainan yang membolehkan pemain menggunakan gadget mereka masing-masing untuk menjawab soalan. Quizizz juga merupakan peranti yang dapat membantu untuk melihat keupayaan pemain dalam sesuatu topik pembelajaran ketika menjawab soalan, di samping seronok menjawab soalan secara atas talian. Untuk menjawab latihan ini, murid perlu scan QR code yang telah disediakan. Kemudian, murid perlu menekan butang start untuk mula. Murid perlu membaca soalan dengan teliti dan menjawab dalam masa yang ditetapkan. Murid perlu memilih dan menekan jawapan untuk menjawab. Sekiranya jawapan murid adalah betul, markah akan ditambah. Markah akan ditambah untuk setiap jawapan yang betul. Jika murid memilih jawapan yang salah, markah tidak akan ditolak, namun kedudukan mereka di dalam carta akan menurun. Kemudian, murid akan diberikan peluang untuk menjawab semula salah satu soalan yang salah untuk menambah markah mereka. Akhir sekali, mereka boleh melihat markah yang diperolehi. Inovasi yang ketiga, kami menggunakan WordWall bagi menjalankan latihan pengukuhan. WordWall adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat game interaktif serta memudahkan guru untuk membina permainan. Dalam masa yang sama, ia juga menyeronokkan kerana terdapat pelbagai jenis permainan yang dapat merangsang minda murid. Baiklah, semua boleh masuk ke aplikasi WordWall dengan menggunakan QR code atau link yang telah cikgu sediakan. Kuis ini terbahagi kepada 3 jenis kata adjektif sahaja. Setelah masuk, kamu semua boleh melihat butang mula. Sekiranya bersedia, kamu boleh menekan butang mula dan terus mula menjawab. Jom kita lihat soalan-soalannya. Soalan yang pertama, pengembara itu tersesat di dalam hutan. Jauh, hampir, atau dekat? Mana jawapannya ya? Pengembara itu hampir tersesat di dalam hutan. Adakah betul jawapan hampir? Jangan lupa menekan hantar jawapan. Jika tidak, kalian tidak dapat meneruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, jawapan hampir adalah betul. Soalan yang kedua, Ahmad suka bermain rugby. Bola rugby itu berbentuk bulat, lonjong, kempis atau lepir? Okey, jawapannya Ahmad suka bermain rugby. Bola rugby itu berbentuk lonjong. Soalan yang ketiga. Siti selalu berjalan kaki ke sekolah. Rumahnya terletak tidak dari sekolah. Apa jawapannya? Nyaris, jauh atau dekat? Jawapannya, rumahnya terletak tidak jauh dari sekolah. Jangan lupa hantar jawapannya. Betul. Okey, soalan yang keempat. Laila termenung sendirian. Dia mengenangkan kisah sewaktu ibunya masih ada. Jawapannya, Laila sering termenung sendirian. Dia mengenangkan kisah silam sewaktu ibunya masih ada. Okey, betul. Okey, soalan yang terakhir. Walaupun jalan di situ, tetapi ia berlaku kemalangan.
Apa jawapannya? Walaupun jalan di situ lurus, tetapi ia kerap berlaku kemalangan. Jangan lupa hantar jawapan semua. Okey, baiklah, betul. Okey, kalian dapat melihat markah masing-masing di akhir aktiviti ini dijalankan.